Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat topik 8, bahan kimia dan industri. Di kali ini kita tengok pada subtopik 8.3, kesan pembuangan bahan sisa industri terhadap alam sekitar. Jadi ini merupakan satu isu lah yang melibatkan pencemaran yang disebabkan oleh industri. Jadi sekarang kita tengok kesan pembuangan bahan sisa industri terhadap alam sekitar. Yang pertama, bila berlakunya pembakaran bahan api, di mana bahan api ini akan menghasilkan bahan pencemar. Contohnya, semua pembakaran akan menghasilkan gas karbon dioksida yang menyebabkan masalah yang banyak kepada alam sekitar kita. Kemudian, sisa daripada bahan radioaktif, di mana sisa bahan radioaktif ini adalah sangat sukar untuk dilupuskan, dan ini yang boleh menyebabkan banyak masalah, contohnya kanser. Yang ketiga, sisa toksik daripada industri. Toksik maksudnya beracun, yang mana dia boleh membunuh ataupun menyebabkan masalah pada organisma yang ada di sekitar sisa toksik tadi, termasuklah juga kepada manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Maksudnya kita melibatkan pembuangan sisa daripada industri pertanian yang juga boleh merosakkan keseimbangan alam sekitar. Contohnya baja-baja yang berlebihan yang mengalir sungai boleh menyebabkan satu fenomena dinamakan sebagai eutrofikasi. Okey, untuk pembakaran bahan api, tengok di sini dibahagikan pada 3 kolom. Kita ada sumber pencemaran, bahan pencemar dan juga kesan terhadap alam sekitar. Jadi sumber pencemaran adalah bahan api yang digunakan pada kenderaan dan penjanaan tenaga elektrik. Contohnya petrol, diesel, arang batu untuk sumber ini. Bahan pencemarnya adalah gas yang beraksid. Contohnya bakaran ini akan menghasilkan karbon dioksida, sulfur dioksida dan juga nitrogen oksida. Jadi ini merupakan gas yang bersifat asid. Kesan terhadap alam sekitar, bila gas berasid larut dalam air hujan, dia akan membentuk hujan asid, dan hujan asid ini boleh memusnahkan hutan dan juga ekosistem akuatik. Kalau gas karbon dioksida ialah gas kesan rumah hijau yang menyebabkan pemanasan global. Jadi gas karbon dioksida merupakan gas utama yang menyebabkan berlakunya kesan rumah hijau dan juga pemanasan global. Okey, bahan pencemar seterusnya adalah gas toksik, iaitu karbon monoksida, CFC ataupun chlorofluorokarbon, hidrokarbon juga terlibat. Jadi sebagai contoh di sini, kesan alam sekitar, karbon monoksida berbahaya kepada manusia kerana ia mengurangkan pengaliran oksigen dalam darah. Sebab karbon monoksida akan mudah bergabung dengan hemoglobin yang bertanggungjawab berpadu dengan oksigen dalam proses menghantar oksigen ini kepada sel-sel yang diperlukan, yang memerlukan oksigen dalam respirasi. Manakala CFC pula boleh menyebabkan berlakunya fenomena dinamakan sebagai penipisan lapisan ozon. CFC ini merupakan gas utama yang menyebabkan fenomena penipisan lapisan ozon. Bahan pencemar yang ketiga adalah zarah pepekal dalam bentuk jerebu ataupun debu. Ini bentuk zarah-zarah, di mana jerebu dan debu ini boleh menyebabkan sistem pernafasan terganggu. Sebab bila kita menyeduh udara daripada luar, debu ini akan sampai pada paru-paru dan menyebabkan gangguan pada pertukaran gas pada paru-paru kita, dan juga mengurangkan kadar fotosintesis dalam tumbuhan hijau, kerana ia boleh menutupi liang-liang stoma yang bertanggungjawab untuk mengambil udara daripada persekitaran. Okey, untuk sisa toksik daripada industri, sumber pencemaran adalah sisa industri yang terdiri daripada pekerja, cecair dan juga gas. Jadi bahan pencemar pertama adalah bahan yang menghakis seperti asid dan juga alkali. Kesannya terhadap alam sekitar,
Bahan-bahan menghakis akan mengubah pH air sungai, kolam dan laut, dan seterusnya akan mengganggu keseimbangan ekosistem akuatik. Bahan pencemar yang kedua adalah logam berbahaya seperti plumbum, merkuri dan juga arsenik. Kesan terhadap alam sekitar, logam berbahaya terkumpul dalam tubuh manusia boleh merosakkan fungsi organ tubuh manusia. Okey, seterusnya sisa bahan radioaktif. Masih lagi jumpa pencemaran dia daripada tidak balas nuklear, perubatan yang menggunakan bahan radioaktif dan juga pendidikan saintifik. Bahan pencemarnya adalah sinaran seperti sinaran gamma, alfa dan beta. Mana yang paling bahaya sekali, yang paling tinggi sekali kuasa penembusannya adalah sinaran gamma. Kesan terhadap alam sekitar, pendedahan manusia kepada sinaran gamma, alfa atau beta boleh menyebabkan masalah seperti kanser, mutasi, kemandulan, kecacatan fetus dan juga boleh menyebabkan maut. Okey, sebenarnya pembuangan sisa pertanian, sumber pencemaran dia pembakaran sisa kelapa sawit dan padi. Ini setelah proses permaian atau proses pengembangan. Dan yang kedua, penggunaan baja dan racun perosak yang berlebihan. Jadi bahan pencemar yang terlibat yang pertama sekali adalah asap jerebu dan debu yang tebal. Kesan dia, ini boleh menyebabkan pencemaran udara. Ada pertambahan zarah-zarah pencemar tersebut. Bahan pencemar yang kedua, bahan baja yang berlebihan seperti fosfat. Kesan terhadap alam sekitar boleh menyebabkan bloom alga yang mengakibatkan proses eutrofikasi ataupun eutrofikatan. Yang ketiga, racun serangga. Kesan terhadap alam sekitar menyebabkan kanser, penyakit pernafasan dan masalah pembiakan. Dan bahan pencemar terakhir adalah sisa bahan organik, di mana dia boleh menghasilkan gas busuk dan boleh dibebaskan ke alam sekitar, contohnya gas metana. Sekarang kita lihat kaedah pengawalan pembuangan sisa industri. Yang pertama, melalui penguatkuasaan undang-undang. Contohnya di Malaysia kita ada Akta Kualiti Alam Sekitar yang mengandungi undang-undang untuk mengawal pencemaran alam sekitar. Kemudian kita ada Akta Kualiti Alam Sekitar yang boleh mendenda penghilang yang menyebabkan pencemaran pada alam sekitar. Okey, kemudian melalui pendidikan kita boleh mendidik masyarakat tentang kepentingan memelihara pencemaran alam dan menyedarkan masyarakat tentang masalah pencemaran melalui pendidikan formal rasmi di sekolah. Kemudian penggunaan teknologi, mana penggunaan teknologi seperti membina pemendak elektrostatik pada cerobong kilang. Ini boleh mengurangkan gas karbon monoksida. Penggunaan penapis yang digunakan untuk menapis gas beracun biasanya dipasang pada cerobong yang membebaskan asap dan sebagainya. Kemudian teknologi biogas yang memproses sisa pertanian melalui proses pencernaan oleh mikroorganisma yang akan menukarkan sisa pertanian kepada bahan api dan juga baja semula jadi. Jadi itu untuk subtopik 8.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.